Dan pastinya untuk mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini adalah individu yang disebutkan namanya di Dewan Rakyat tadi, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pastinya pertama sekali reaksi Prof melihat kepada keputusan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dalam pembentukan Akta Pesuruhjaya Kanak-Kanak ini, Prof. Terima kasih dan saya juga bersyukurlah kerana ia masih ada dalam dasar bahagian undang JPM itu untuk mewujudkan satu suruhanjaya bebas untuk kanak-kanak. Dan saya merasakan saya ucap terima kasihlah juga kepada YB Pengerang yang telah membangkitkan isu ini dan juga kepada Timbalan Menteri yang telah menjawab soalan mengenai suruhanjaya kanak-kanak ni sebenarnya adalah sangat penting ya, sebab bila kita Pesuruhjaya dilantik, saya disebut dalam jawapan Timbalan Menteri tadi pada April. Sebenarnya saya dilantik, suratnya memanglah bertarikh April, tetapi pelantikan saya adalah hanya pada Ogos 2019 dan saya mula bertugas pada 1 September 2019. Jadi 2019 tu adalah beberapa bulan sebelum hujung tahun, dan kemudiannya pada 2020 kita telah menghadapi pandemik COVID-19 dan itu juga memberi kekangan kepada saya menjalankan tugas. Tapi namun bagi saya, kalau tahun 2019 tu saya dah buat 35 program untuk memastikan kebajikan dan isu kanak-kanak ini dapat ditangani dengan baik. Jadi saya rasa perlu sangat kita ada akta yang berasingan, sebab kita tahu Suhakam tu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia telah ditubuhkan 22 tahun yang lalu dan dia ada ruang lingkup tugasnya yang tersendiri, dan bila saya ditempatkan di Suhakam menggunakan akta tersebut, tentulah bidang kuasa atau kuasa saya itu tertakluk kepada akta Suhakam itu sendiri, dan dengan demikian ia ada kekangan-kekangan tertentu, dan terutamanya juga bila dia tidak ditubuhkan dalam satu akta yang khas ataupun dia di bawah akta kanak-kanak. Misalnya ada setengah negara membuat akta yang khas untuk Suruhanjaya Hak Kanak-kanak ataupun dimasukkan dalam akta kanak-kanak yang sedia ada, di mana di situlah fungsi dan tanggungjawab Pesuruhjaya itu dimasukkan. Tapi buat masa ini kerana fungsi itu mengikut fungsi Suhakam, maka saya perlu ada bidang tugas yang sama seperti Suhakam. Kita ada 3 bahagian, kita ada bahagian advokasi dan pendidikan, kita ada bahagian undang-undang dan dasar, kita juga ada bahagian aduan. Jadi dengan kekangan staf dan sebagainya, tentulah ia menyulitkan ataupun bagi saya ia adalah cabaran untuk saya menjalankan tugas saya. Namun demikian saya berharap perkara ini dapat ditimbangkan oleh kerajaan dengan sebaiknya. Prof Aziah menyebut berkenaan dengan akta ataupun merangka akta ini, apakah bentuk unsur ataupun elemen yang perlu ada di dalam akta ini? Adakah akta-akta yang telah pun ditubuhkan ataupun digubal sebelum ini seperti akta kanak-kanak tidak memadai? Bagaimana kita ingin memahaminya, unsur, elemen, fasal yang perlu ada di dalam akta tersebut? Kita kena faham akta kanak-kanak tu hanya untuk perlindungan kanak-kanak. Kalau nak diwujudkan Suruhanjaya kanak-kanak, ia mestilah menyatakan bagaimana Suruhanjaya ini dapat berfungsi, dapat menjalankan tugasnya dalam mempromosi dan melindungi hak kanak-kanak. Dan kalau kita lihat di setengah negara, ada Pesuruhjaya kanak-kanak ini mempunyai fungsi yang sangat luas dan di Malaysia pula malangnya seperti yang disebut oleh YB daripada Pengerang, di mana kita tak ada jabatan kanak-kanak pun, tak ada satu agensi yang mengkoordinasi. Kerana isu kanak-kanak ni kalau saya lihat bukan sahaja di bawah Kementerian Wanita, betul lah tempatnya bahagian kanak-kanak tu di bawah JKM. Bila kita tak ada jabatan itu
dinyatakan oleh menteri itu tadi. Jadi Timbalan Menteri. Jadi kalau tak ada jabatan dan tak ada koordinasi, kanak-kanak ni jatuh bawah Kementerian Pendidikan, jatuh bawah Kementerian Kesihatan, jatuh juga bawah Kementerian Dalam Negeri, isu-isu mengenai kewarganegaraan dan sebagainya tu. Juga ada juga isu perumahan, isu belia dan sukan, sebab belia tu 15 tahun. Dia termasuk sebahagiannya di bawah kanak-kanak. Jadi bila demikian, bila banyak Kementerian Wanita sendiri juga dalam Majlis Kanak-Kanak Kebangsaan tak boleh nak mengkoordinasi kerana semua maklumat daripada kementerian-kementerian ini. Jadi bagi saya perlunya ada satu suruhanjaya yang boleh melihat secara terperinci kuasa ataupun hak kanak-kanak itu yang mana yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan. Jadi akta itu kalau kita tengok boleh banding, kita ada banyak akta-akta contoh daripada negara-negara lain dengan secara spesifik memberikan fungsi, bidang tugas dan juga kuasa kepada Pesuruhjaya Kanak-Kanak untuk menjalankan tugasnya untuk mempertahankan hak kanak-kanak dan juga memastikan kebajikan kanak-kanak di Malaysia ini terpelihara. Baik, terima kasih Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam. Pastinya kami di Esra Awani akan terus membawakan perdebatan dan juga highlight isu-isu berkaitan dengan kanak-kanak dan semoga akta ini dapat dibentuk ataupun dirangka dan juga digubal dalam masa yang terdekat. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal Pesuruhjaya Kanak-Kanak.